Duhai anak, layak ke kita cakap degil mak kita ni? Tak teringat ke kita saat kita kecil dibasuh berak kencing kita oleh mak kita? Tiap-tiap minggu ada kisah-kisah masyarakat yang kita cuba nak dengar, macam mana kita nak bantu. Saya kata ini baru satu kisah yang datang dekat telinga ustazah, yang sampai kepada inbox para asatizah, ustaz, ustazah macam mana ni? Macam tadi seorang mengadu jaga maknya pula, ya Allah degilnya ustazah. Kan, suruh pakai pampers, tak nak pakai pampers. Lepas tu kita pun usunglah pergi bilik air. Dah sampai bilik air tak nak kencing. Bila tempat pergi kat katil baru nak kencing. Kenapa degil sangat mak saya tu? Bahasa tu dah menyebabkan ustazah cukup marah. Sahabat-sahabat, marah maksudnya apa? Kita ni tengah sibuk ni, tak sabar macam mana aku nak jawab. Kan jawab dalam emosi ni lain pula jadinya. Okay, jadi memang nak jawab. Duhai anak, layak ke kita cakap degil mak kita ni? Tak teringat ke kita saat kita kecil dibasuh berak kencing kita oleh mak kita? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi SAW tak merasa berkhidmat kepada ibunya, tak merasa berkhidmat kepada ayahnya. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah datang, ceria wajah Rasulullah, hias untanya. Sahabat kata, siapa nak datang ni? Rasulullah nak buat surprise ni. Rupa-rupanya yang datang adalah wanita tua Halimatus Sa'diyah yang menumpangkan air susunya masuk menjadi darah daging Rasulullah SAW. Lalu apa kata para sahabat? Patutlah Allah tak hidupkan Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Kalau Aminah tu masih hidup ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, tak mustahil mungkin digendong Aminah ke mana-mana. Kita tak mampu ikut akhlaknya Rasulullah. Allah Maha bijaksana mematikan Abdullah, ayah yang bertanggungjawab. Ada benih Abdullah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sempat kenal siapa ayahnya. Supaya tidak berbangga-bangga dengan keturunannya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ibunya wafat ketika dia belum boleh dibangga-banggakan lagi. Belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Masya Allah, tabarakallah, belum menjadi pemimpin pertama di Madinah. Okay, kita kadang-kadang tersilap menjadikan semua itu sebagai kebanggaan. Ada ibu dulu hidupnya tak sombong, tapi setelah dianugerahi anak yang bijak pandai, pemimpin dalam masyarakat, sahabat-sahabat, malu takut nak tegur anak sendiri. Kerana apa? Kerana yang lebih dibanggakan adalah jawatan dan tahta anak tersebut. Hari ini kadang-kadang muslimin muslimat, dosa kita yang dulu tak lagi suci dibersihkan, tapi makin lama kita hidup makin menambah-nambah dosa. Duk kerana bongkak dan takabur kita. Tapi diangkat Halimatus Sa'diyah, didudukkan di atas pelana unta yang sudah dihias kemas. Jadi kata para sahabat, syukurlah ibunya Rasulullah meninggal ketika kecil. Kalaulah sekarang dia masih ada, ini ibu susuan dia buat macam ni. Bayangkan kalau ibu sendiri. Faham ya? Jadi kita tak sempat buat kebaikan kepada ibu dan ayah kita, teruskan buat baik kepada mak mertua kita, kepada mak-mak yang ada di kawasan taman perumahan kita. Ustazah, orang tu dah mati suami, anak-anak duduk jauh. Jadi pagi-pagi saya beli sarapan 3 bungkus nasi lemak. 1 untuk saya, suami saya, 1 lagi saya hantar kat rumah ibu tunggal tu. Tak ada siapa yang ambil gambar kita share dekat Facebook, tak ada siapa. Tapi rasa kita, ya Allah, aku tak boleh menyantuni ibu ayah aku. Semoga aku menyantuni mereka yang tidak ada anak, jauh duduknya dalam PKP ni. Rindu mereka dengan anak-anak mereka. Semoga aku ni menjadi galang ganti. Okay? Ibu-ibu dekat taman rumah saya, muslimin muslimat. Allah ustazah, kalau si Pulan tu nanti pindah rumah, cik tak tahulah. Dia hari-hari datang rumah cik, telefon, tanya khabar. Kita pula muslimin muslimat, ya Allah Tuhan, tak sempat. Kak, akak ni baik sungguh lah. Ustazah, akak tak sempat buat baik dengan mak akak. Jadi mudah-mudahan akak buat baik dengan acik-acik duduk kat taman ni. Semoga Allah pandang. Kalau kita ada dosa dengan mak ayah kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, teruskan kebaikan dengan mana-mana orang tua pun. Allah pandang kebaikan itu macam kita sedang menyantuni ibu dan ayah kita sendiri. Faham ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Tapi kita ni berkira Allah bagi ke pahala ustazah, tu bukan mak bapak saya. Berkira, tanya ustaz tu, tanya ustazah ni kan. Ustaz, apa hukum saya buat baik dengan mak-mak jiran-jiran saya ni? Tapi mak bapak saya sendiri dulu saya tak sempat buat baik. Yelah, dia meninggal masa saya sekolah lagi. Tanya, tapi buatnya tidak lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Buatnya tidak lagi. Akak duk tanya-tanya ni berapa dah mak angkat akak satu taman tu. Tak ada lagi lah. Makcik tu kuat menipu, makcik tu kuat ngumpat, makcik tu mulut laser. Semua orang tak betul. Akhirnya satu kebaikan pun dia tak buat. Rugi. Sedangkan depan mata kita ni ada peluang-peluang untuk buat kebaikan. Ini yang kita nak tiru daripada kehebatan baginda Nabi SAW. Tak pandang mak betul ke, mak angkat ke, mak mertua ke. Orang yang lebih tua, gurauannya pun penuh sopan. Kan doakan aku ya Rasulullah nanti dapat masuk syurga. Mana ada orang tua ni masuk syurga. Kan kecil hati orang tua tu. Dibetulkan balik takut orang tua ni kecil hati dengan dia. Sebab wahai ibu dalam syurga tu yang 70 tahun semua bertukar jadi 17 tahun. Senyum orang tua tu sahabat-sahabat. Okay, jadi kita nak sebutkan apa? Perbaiki cara kita bergaul dengan orang tua, orang sebaya ataupun orang bawahan kita mengikut akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.